Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Penonton, untuk segmen yang berikutnya, kita akan berbicara berkenaan tajuk yang sangat relevan untuk kita diskusikan berkaitan dengan situasi cuaca semasa, khususnya apabila kita melihat keadaan cuaca di negara kita pada kali ini agak kering, panas. Dan sepastinya kalau kita boleh imbas kembali, sebelum ini cuaca panas ataupun Malaysia ini yang mengalami gelombang haba yang sangat tinggi, kita dikejutkan dengan satu berita kematian seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dari kampung Perupuk Bacok, Kelantan disebabkan keadaan cuaca yang terlalu panas. Dan apa yang sebenarnya perlu kita ketahui berkenaan dengan strok haba dan juga kelesuan haba ini, bagaimana ianya boleh memberikan implikasi kepada keadaan kesihatan kita, itu yang perlu kita fahami, khususnya berkenaan kaedah pencegahan dan juga rawatan intervensi awal yang boleh kita lakukan sekiranya seseorang tersebut mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan strok haba. Jadi hari ini kita akan berbicara bersama dengan Dr. Megat Muhammad Amirul Amzar bin Megat Hashim yang merupakan pakar perubatan keluarga Jabatan Perubatan Rawatan Utama Pusat Perubatan Universiti Malaya secara dalam talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor, topik ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat pada ketika ini. Jadi mungkin untuk permulaan, mukadimah yang boleh kita berikan kepada penonton berkenaan dengan strok haba ini, Doktor. Okey, baik. Terima kasih, Munawar. Pertama sekali, saya rasa masyarakat perlu tahu bahawa strok haba ini tidak boleh dianggap ringan. Ia adalah satu keadaan di mana badan kita gagal mengawal satu mekanisme badan yang normal, iaitu kita panggil thermoregulation. Badan kita seharusnya berfungsi dalam unit suhu yang normal, di mana pada waktu itulah organ kita berfungsi dengan baik, enzim dalam darah kita berfungsi dengan baik. Tetapi sekiranya suhu badan yang normal itu lebih daripada yang sepatutnya, dia akan mula menyebabkan masalah. Organ akan mula shutdown, enzim-enzim tidak lagi boleh berfungsi dengan baik, dan ini akan boleh menyebabkan kematian. Dan kenapa ini berlaku? Faktor utamanya adalah kerana seperti mana Munawar cakap tadi, gelombang haba, cuaca panas, cuaca persekitaran yang amat-amat panas yang menyebabkan badan kita gagal untuk mengawal suhu dalam badan. Dan ini diterukkan lagi kalau katakan kita tidak peka dengan faktor risiko, dan juga kita juga kurang minum air dan kita lambat mendapatkan rawatan awal. Okey, Doktor, bila kita berada dalam keadaan cuaca yang sangat panas ini, dua terma yang sering kali kita war-warkan iaitu kelesuan haba dan juga strok haba. Mungkin Doktor juga boleh memberikan penjelasan dan juga perbezaan di antara kedua-duanya, Doktor. Okey, baik. Strok haba ni adalah satu spektrum di mana paling ringan sekali kita ada satu spektrum yang kita panggil heat cramps. Di mana cramps tu kekejangan lah, di mana kita akan rasa otot kita mula kejang, akan mula rasa tak selesa. Itu adalah peringkat awal. Kemudian bila kita tidak peka dan kita masih lagi meneruskan aktiviti dan masih terdedah dengan suhu yang tinggi, dia akan pergi kepada yang nombor dua, itu heat exhaustion ataupun kelesuan haba. Pada waktu itu badan kita masih boleh lagi cuba meregulasikan suhu dalam badan. Dan kalau kita dapatkan rawatan awal, kita boleh sihat kembalilah. Tetapi jika kita masih lagi tidak lagi ambil peduli, dia akan berterusan kepada strok haba lah, ataupun heat stroke itu sendiri. So dia adalah satu spektrum di mana bermula dengan heat cramps, dan dia akhir sekali yang paling teruk adalah heat stroke. Dan heat stroke ini boleh membawa kepada koma, tidak sadarkan diri dan kematian. Okey, menyentuh berkenaan dengan strok haba ini, apakah antara simptom-simptom yang perlu diberikan perhatian oleh masyarakat di luar sana, khususnya perincian berkenaan dengan simptom-simptom ini, Doktor? Okey, baik. Pertama sekali, kita awal-awal kita akan rasa cramps ataupun kekejangan otot. Contohnya, jika seseorang itu dia buat kerja di bawah cahaya matahari, dia berjalan ataupun berlari di bawah cahaya matahari yang panas, dia akan mula rasa cramps, dia akan mula rasa kekejangan otot, dia akan mula rasa lesu. Dan selepas itu, jika dia tidak berhenti, dia akan mula rasa jantung dia lebih laju daripada biasa, perpeluhan dia akan jadi lebih teruk daripada biasa, dan dia akan mula rasa tidak selesa, rasa pening dan rasa lesu, penat yang amat sangat. Dan kemudian jika dibiarkan lagi, dia akan mula muntah-muntah, perut dia akan rasa loya, sakit, boleh pergi kepada cerit-berit juga, dan pada waktu itu badan akan mengalami dehidrasi ataupun kurang air yang amat banyak, dan badan akan mula rasa sejuk dan peluh tidak lagi keluar. Pada waktu itu boleh jatuh pingsan dan boleh juga jadi sawan ataupun seizure.
Okey, itu antara simptom-simptom yang perlu kita ketahui, doktor. Seperti yang kita war-warkan, seperti yang doktor nyatakan tadi, kita sebenarnya tidak perlu memandang ringan terhadap simptom yang berkaitan dengan stroke haba ini, kerana kita tidak mahu ianya boleh menyebabkan kematian, iaitu komplikasi kesihatan yang mungkin paling serius yang boleh dialami oleh seseorang individu. Jadi bagaimana boleh kita fahamkan bahawa perkara ini adalah sangat penting dan tidak boleh kita pandang enteng, doktor? Okey, baik. Sebab sekarang musim haji kan Munawar, saya rasa yang paling penting kita sentuh kepada jemaah haji di Mekah, kerana di Mekah dan Madinah suhu mencecah sehingga 43 hingga dan 44 darjah Celsius. Dan kebanyakan jemaah haji terpaksa berulang-alik mungkin 1.5 ke 2 kilometer daripada hotel dan ke Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Dan proses perjalanan ini di bawah tengah-tengah cahaya matahari yang menyebabkan risiko stroke haba itu berlaku. Dan kebanyakan jemaah juga dia kurang nak minum air sebab takut nanti bila dah sampai masjid dia senang nak kena pergi ke tandas. Dia susah nak pergi ke tandas. Jadi sebab itu dehidrasi, terdedah kepada suhu yang panas, dan kemudian bagi lelaki yang pakai ihram dia tak boleh tutup kepala. Jadi pancaran matahari itu lagi direct. Dan mereka ini kebanyakannya adalah orang tua yang ada penyakit-penyakit kronik, dan ini semua adalah faktor risiko. Jadi kena ingatkan kepada ibu ayah kita yang berada di sana ataupun akan berangkat menunaikan umrah, mereka berisiko tinggi untuk kena stroke haba dan mereka kena mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, doktor, bila bercakap berkenaan stroke haba ini, sangat penting juga untuk kita war-warkan kepada masyarakat, khususnya siapakah antara kelompok ataupun golongan-golongan yang berisiko untuk mendapat komplikasi yang serius, khususnya apabila mengalami stroke haba ini, doktor. Okey, baik Munawar. Sebagaimana saya sebut tadi, salah satunya faktor umur lah. Umur yang terlalu tua dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Contohnya penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang. Mereka semua ini berisiko tinggilah untuk kena stroke haba, dan jika kena stroke haba akan membawa kepada kematian. Lebih berisiko membawa kepada kematian. Dan juga kanak-kanak. Kerana kanak-kanak ini ada dua sebab. Pertama, sebab luas permukaan badan mereka lebih tinggi berbanding daripada orang dewasa, dan melalui perpeluhan dan peruapan, air lebih mudah hilang daripada badan mereka. Itu risiko pertama kepada kanak-kanak. Yang kedua, sebab mereka biasanya tidak sedar apabila tanda-tanda awal stroke haba itu, dan mereka akan terus bermain. Dan akhirnya bila dah sedar, mereka pengsan, itu dah terlambatlah. Okey, jadi dalam hal ini, apakah antara kaedah pencegahan yang terbaik yang boleh kita war-warkan kepada masyarakat dan juga mungkin panduan untuk kita kekal sihat semasa musim panas ini, doktor? Baik. Saya suka nak bagi akronim yang bernama HEAT, H-E-A-T. H adalah untuk hydration, kekalkan diri kita daripada terhidrat, maksudnya sentiasa minum air dengan banyak. E adalah exposure, elakkan daripada diri kita terekspos ataupun terdedah terlalu lama di bawah pancaran cahaya matahari. Jika perlu, pakailah baju yang menutup seluruh badan dan pakai baju berwarna terang, kerana ia akan memantulkan pancaran cahaya matahari. Kemudian A adalah aktiviti, di mana kita perlu rancang aktiviti kita. Kalau boleh, kita elakkan aktiviti kita berada di tengah-tengah panas, di kawasan yang meningkatkan risiko kita kena stroke haba. Dan T adalah time. Time itu adalah jika kita terpaksa buat aktiviti di tengah panas, pendekkan jarak masa aktiviti tersebut ataupun pilih time yang sesuai. Contohnya kalau perlu bersenam juga, mungkin pada waktu lewat petang ataupun pada waktu malam, di mana pancaran cahaya matahari tidak ada untuk meningkatkan risiko stroke haba ini. Okey, doktor. Antara nasihat utama tadi adalah untuk kita memperbanyakkan minum air kosong, khususnya dalam musim panas ini. Persoalan dalam kalangan masyarakat seringkali bertanya berkenaan berapakah kuantiti jumlah air yang perlu kita konsumsi dalam seharian kita, doktor. Khususnya bagi individu yang mungkin kerja melibatkan kerja fizikal yang berat di bawah terik panas matahari, doktor. Jadi bagaimana, doktor? Alright. Okey, baik. Nasihat paling mudah adalah kalau katakan kita lebih banyak minum air, itu lebih bagus, provided kita tidak ada masalah kesihatan kronik yang menyebabkan doktor kata tak boleh minum air banyak. Kalau kita sihat, tak ada penyakit kronik lain, minum air banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan kalau kita nak kira ikut berat badan, kita boleh kira 30 ke 40 mililiter per kilogram berat badan. So itu adalah satu perkiraan lah, tapi kalau nak mudah ingat saja 8 gelas sehari minimum.
lebih tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa, jangan kurang. Minimumnya 8 gelas sehari, doktor. Okey, doktor. Dalam kita menghadapi situasi ini, mungkin doktor juga boleh memberikan sedikit bantuan kepada kita semua ini. Bagaimana untuk kita melaksanakan intervensi awal ataupun kaedah rawatan awal kepada individu yang mungkin diserang oleh stroke haba ini, doktor? Okey, pertama sekali, selepas kita kenal pasti tanda-tanda seseorang itu terkena stroke haba, pertama sekali dapatkan bantuan. Kalau katakan ada keperluan, call 999 untuk dapatkan ambulans. Sementara menunggu bantuan sampai, apa yang kita boleh buat? Pertama sekali kita boleh baringkan kita punya mangsa dan kita boleh buka kipas dan longgarkan baju dia dan pastikan pengaliran udara yang baik di persekitaran pesakit tersebut. Dan kemudian kita tinggikan kaki dia supaya darah daripada kaki akan terus mengalir ke jantung dan akan boleh dipam semula kepada organ-organ yang penting lah. Dan kemudian kita boleh kurangkan suhu badan pesakit dengan cara mengambil ais dan letakkan di dahi, di leher dan juga di ketiak mangsa lah. Dan itu akan mengurangkan suhu mangsa. Dan jika mangsa sedar, boleh bantu dia untuk minum air. Dan namun jika mangsa tidak sedar, call 999 dan dapatkan bantuan kecemasan. Okey, doktor. Mungkin ada perkara yang ingin juga doktor sampaikan, kita berikan penekanan khususnya untuk kita war-warkan peranan ibu bapa dan juga peranan masyarakat. Ialah kepada anak-anak kecil kita ini, khususnya musim panas ini, mungkin untuk mereka mengurangkan aktiviti-aktiviti luar ataupun kurang bermain ketika panas terik ini. Sedikit nasihat daripada doktor. Baik. Untuk ibu bapa, fokus kita adalah kepada anak-anak. Seelok-eloknya, kalau boleh, elakkan daripada aktiviti di luar rumah sebaik mungkinlah. Dan jika pihak sekolah juga, kalau boleh, janganlah buat aktiviti fizikal di tengah cahaya matahari. Kalau boleh, buat di dalam kawasan berbumbung dan berperlindungan. Kerana kita nak mencegah tu lebih baik dan lebih mudah daripada merawat orang yang kena stroke haba. Manakala untuk masyarakat lain pula, kita dah tahu kita boleh elak stroke haba di sini dan suhu kita taklah terlalu teruk setakat 33-34. Tetapi ingin saya tekankan sekali lagi adalah kepada jemaah-jemaah haji yang akan berada di Mekah dan Madinah sehinggalah hari raya haji nanti, mereka terdedah kepada suhu yang lebih tinggi sehingga 43-44 darjah Celsius. Ingatkan mereka faktor-faktor risiko stroke haba dan pastikan mereka sentiasa minum air dan kekal hidrat sepanjang masa. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Megat Muhammad Amirul Amzar yang merupakan pakar perubatan keluarga Jabatan Perubatan Rawatan Utama Pusat Perubatan Universiti Malaya atas panduan untuk kita semua kekal sihat sepanjang musim panas ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama, Munawar. Alhamdulillah, itu satu topik yang sangat penting untuk kita menilai keadaan semasa cuaca pada ketika ini yang sememangnya sangat panas dan juga kering di seluruh negara. Dan sepastinya berkaitan dengan topik perbincangan kita ini, kita akan bawakan kepada anda perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini bersama dengan sahabat penyampai kita di Maps Malaysia.